Salam sejahtera, bersua lagi. Kali ini saya bawakan tajuk pilih atur, tapi untuk yang kedua, yang ini bagaimana kita nak mencari bilangan cara menyusun R objek daripada N objek yang berlainan. Bermaksud kita diberi N objek, tapi kita nak susun R objek. Okey, jadinya masa kita nak tulisnya itu, caranya ialah kita ada N objek, jadi pilih atur N objek dan yang kita nak susun, yang kita nak pilih hanya R objek. Ini yang keseluruhan, ini yang kita nak susun. Okey, NPR. NPR adalah maksudnya sama dengan okey, N faktorial bahagi dengan N tolak R faktorial. Okey, jadi sini sebenarnya boleh saja terus tekan kalkulator. Nanti cikgu tunjuk bagaimana cara yang mudah untuk menggunakan NPR menerusi kalkulator. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Menyusun 3 huruf daripada perkataan PAGI, pagi. Okey, kita nak huruf ini, perkataan ini ada 4 huruf. Tapi kita nak susun 3 huruf sahaja daripada perkataan ini. Jadi yang kita perlu buat ialah bilangan huruf yang asal 4. Okey. P. Kemudian kita nak pilih 3, nak susun 3 sahaja. Jadi 4P3. 4P3 adalah bersamaan N faktorial ataupun 4 faktorial bahagi dengan 4 tolak 3. N tolak R. Jadi 4 tolak 3 faktorial. Dan ini adalah bersamaan dengan 4 faktorial bahagi 4 tolak 3 ialah 1. 1 faktorial. Jadi ini adalah bersamaan dengan, kalau kita tekan kalkulator, ini 4 faktorial boleh ditulis sebagai 4 darab 3 darab 2 darab 1 bahagi dengan 1 faktorial ialah 1. Jadi jawapannya ialah 24. Ataupun paling mudah, kita terus sahaja tekan kalkulator. Jadi soalan ini sebenarnya senang sahaja dengan menggunakan kalkulator. Jadi kalau 4P3, kita tekan 4, tekan shift, tekan dekat pilih atur ni di sini. Yang tu ada NPR tu, tekan ni, keluar P, kemudian kita tekan 3. Jadi 4P3. Dan nilainya pun kita akan dapat 24. Jadi senangnya guna kalkulator sahaja. 4P3 adalah sama dengan 24. Ni tak perlu buat cara yang panjang ini. Okey. Okey, untuk contoh yang kedua, kita nak menyusun 4 huruf daripada perkataan praktis. Okey, perkataan praktis ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Jadi mula-mula kita buat 7 P, kemudian kita nak susun 4 sahaja daripada 7. Jadi 4. 7P4. Jadi di sini kita tekan kalkulator, tekan 7, tekan shift, tekan pilih atur. Kemudian tekan 4. 7P4. Jawapannya adalah 840. Jadi bersamaan dengan 840. Jadi tak perlu kita buat pengiraan yang panjang ni. Just kita terus guna kalkulator sahaja. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Nyatakan bilangan cara menyusun huruf daripada perkataan kameran bermula dengan huruf M. Di sini dia ada sebutkan syarat, iaitu syaratnya huruf yang kita nak susun itu bermula dengan huruf M. Tetapi syarat lagi satu, tanpa ulangan. Okey, jadi di sini cara yang paling mudah saya tunjukkan ialah oleh kerana kameran ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya buatkan 7 kolom ruangan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kemudian syarat yang diberi ialah mula-mula bermula dengan huruf M. Yang di sini mesti letak huruf M. Huruf M. Jadi huruf M ini ada 1 sahaja. Jadi saya tulis dekat sini 1. Sebab huruf M ada 1. Jadi huruf M saya dah letak dekat sini. Jadi yang tinggal lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 huruf tu kita nak susun dekat sini. Di petak yang pertama ini kita ada 6 pilihan. Sama ada kita nak letak huruf K, huruf A atau huruf I, R, A ataupun N. Jadi ada 6 pilihan. Okey. Dan 1 huruf kita dah letak dekat sini. Untuk kotak yang berikutnya, kita dah kurang 1 lah. Jadi sebab kita dah letak 2 huruf dah. Ini huruf yang pertama, huruf M. Huruf yang kedua ini, katalah huruf K kita dah letak dekat sini. Jadi kita ada tinggal lagi 5 huruf yang lain. Okey, jadi turutan yang kat sini ialah dia semakin berkurang. Jadi untuk letak di kotak yang ini ada 5 huruf saja yang tinggal.
Okay, yang di sini ada 4 huruf, ada 3 huruf, ada 2 dan akhir sekali ada 1 huruf sahaja. Jadi caranya di sini, pengiraannya ialah 1, untuk huruf M ni khusus ada 1. Okey, darab dengan 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini ialah 6 faktorial. Okey. Tetapi dalam soalan ini, kalau kita perhatikan, huruf A ada secaman, iaitu ada 2 huruf yang sama, A. Jadi, bila kita jumpa huruf secaman, untuk buat tanpa ulangan, kita kena bahagi dengan, oleh kerana A ada 2, jadi 2 faktorial. Jadi di sini, dia akan beri 6 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Jadi kita guna kalkulator ini, 6 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Jadi kita dapat jawapannya ialah 360. 360. Okey. Jadi kalau soalan begini, kita baca dulu apa syarat yang ditetapkan dan kita tengok juga apa dia huruf yang ada berulang. Yang berulang itu kita kena buat bahagi di bawah. Contoh yang keempat, satu kod dibentuk menggunakan huruf dan digit daripada ASBA BUN 114. Kod mestilah bermula dengan nombor. Okey, dia sebut syarat dekat sini. Kod mesti bermula dengan nombor. Jadi nombor ada 114 ini. Okey, seterusnya, berapakah susunan yang dapat dibentuk jika ulangan tidak dibenarkan? Okey, ulangan tidak dibenarkan ataupun tanpa ulangan. Samalah maksudnya tu. Jadi di sini, kita lihat dekat sini, yang diberi huruf dan digit sini, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi saya buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 ruangan. Jadi dia sebut di sini, kod itu yang kita nak bentuk mestilah bermula dengan nombor. Maksud ini permulaan. Permulaan ini mesti nombor. Jadi, nombor dekat sini ada kemungkinan boleh bermula dengan nombor 1, boleh bermula dengan nombor 4. 1, 1, 4. Jadi dekat sini ada 3 pilihan. 1, 1, 4 ada 3 pilihan. Jadi yang depan ini saya letak 3. Kenapa 3? Sebab ada 3 pilihan. Sama ada saya nak letak 1 yang ini ataupun 4 yang ini. Ada 3 pilihan. Jadi saya dah letak dah 1 daripada nombor ini di depan. Jadi yang tinggal sekarang ada lagi 9. 1 katalah dah letak. Katalah saya dah letak yang di depan ini ialah nombor 4. Jadi saya potonglah nombor 4 tu. Jadi yang tinggal ada lagi 9. 9 nombor inilah yang kita akan susun di sini. Untuk kotak yang pertama ini, oleh kerana ada 9 nombor, jadi ada 9 pilihan lah. Sama ada saya nak letak huruf A ke, huruf S, B, A dan seterusnya. Mana-mana satu yang saya nak pilih. Jadi ada 9 pilihan. Jadi saya letak 9. Jadi salah satu saya dah letak di sini. Jadi, bila dah letak kat sini, untuk yang berikutnya ni, dah tentulah nombor yang ada di sini dah kurang satu lagi. Katalah di kolom yang kedua ini, saya letak A. Jadi, yang tinggal lagi ada 8. Jadi, untuk kotak yang seterusnya ini, ada 8 pilihan nombor sahaja. Okey, katalah di sini saya dah letak huruf S. Jadi, di sini tentulah ada 7 pilihan lagi yang tinggal. Okey, yang ini yang tinggal. Jadi, begitulah seterusnya. Semakin petak-petak yang berikutnya ini, nombornya semakin kurang. 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan kotak yang terakhir ada 1 pilihan sahaja. Jadi cara penulisannya di sini ialah mula-mula tadi ada 3. 3 ini sebab ada 3 pilihan. Jadi saya letak 3. Okey, darab 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 boleh ditulis sebagai 9 faktorial. Okey, oleh kerana disebut dekat sini, jika ulangan tidak dibenarkan, maka kita kena tengok ada tak nombor yang berulang. Jadi kalau kita nombor ataupun huruf yang berulang, jadi kita tengok dekat sini, A ada 2. Okey, lagi B pun ada 2. Okey, lagi A, S, B, A, U, N sekali. Nombor 1 pun ada 2. Nombor 1 pun ada 2 kali. Jadi di sini, okey, jadi di sini A, B dan 1 ini semuanya ada berulang 2, 2, 2. Jadi, untuk yang di bawahnya ini bahagi dengan, okey, yang nombor ataupun huruf yang berulang. Jadi, di sini ada 2 bermaksud 2 faktorial. B ada 2 juga, 2 faktorial. Dan 1 pun ada 2 juga. Jadi, 2 faktorial lagi sekali.
Jadi yang di bawah ini khusus untuk nombor-nombor yang berulang. Okey, sebab kita nak elakkan daripada kod yang kita bentuk itu, kita tak mahu ada berlakunya ulangan. Okey, jadi di sini kita tekan kalkulator. 9 faktorial, jadi kita tekan 9, tekan shift, tekan faktorial. Okey, sama dengan kita darab dengan 3. Okey, sama dengan. Bahagi dengan, kita nak bahagi yang bahagian bawah ini, kita buatkan kurungan. 2 faktorial darab 2 faktorial darab 2 faktorial. Tutup kurungan. Okey, tekan sama dengan. Jadi kita dapati jawapannya ialah, okey, ni cara tadi, jawapannya ialah 136080. Okey, inilah jawapannya. Contoh yang seterusnya, yang kelima, cari bilangan nombor 5 digit yang nilainya melebihi 50,000 dapat dibentuk daripada digit 3, 4, 5, 6, 7 tanpa ulangan. Jadi dia nak bentukkan nombor yang nilainya melebihi 50,000. Jadi di sini ada 5 nombor. Jadi saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian disebut dekat sini nombor itu yang kita nak bentuk, nombor 5 digit yang kita nak bentuk itu mesti melebihi 50,000. Jadi untuk memastikan nombor itu melebihi 50,000, nombor yang di depan sini tidak boleh nombor 3. Nombor 4 nanti jadi 30,000, nanti jadi 40,000. Jadi untuk jadikan dia nombor yang melebihi 50,000, digit yang boleh dibenarkan ialah 5, 6 dan 7. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 pilihan. Jadi 3 pilihan ini saya letak di sini. 3 ini ialah sebab ada 3 pilihan. 3 pilihan untuk nombor apa? Nombor 5, nombor 6 dan juga nombor 7. Ada 3 pilihan. Jadi di sini seterusnya, nombor yang kita nak isi di belakang ini, katalah nombor 5, 6, 7 ini saya dah pilih satu, dah letak kat sini. Katalah nombor yang kita dah tarik letak di sini, katalah nombor 7. Jadi ada tinggal lagi 4 pilihan. 4 pilihan untuk letak di sini. Sama ada nombor 3, nombor 4, nombor 5 atau nombor 6. Okey, jadi ada 4 pilihan. Okey, katalah satu dah letak di sini. Katalah nombor 3 dah letak kat sini. Okey, jadi tinggal lagi 3 pilihan. Letak kat sini ada 3 pilihan lagi. Kemudian satu dah letak kat sini, tinggal lagi 2 pilihan. Dan akhir sekali, kalaulah kata nombor 5 letak sini, tinggal lagi 1 pilihan. Jadi di sini cara menulisnya ialah 3 dekat sini, iaitu 3 darab dengan 4, 3, 2, 1. Ini boleh ditulis sebagai 4 faktorial. Kemudian tanpa ulangan dekat sini, kita tengok kat nombor yang ada sini, ada tak nombor yang sama. Kalau tak ada nombor yang sama, tak perlu buat bahagi. Kalau ada nombor yang sama, kita kena pasti apa nombor yang berulang, yang sama. Kemudian kita letak bahagi bilangan nombor yang berulang itu. Jadi kalau tak ada, tak perlu. Jadi kita terus sahaja tekan kalkulator. Jadi di sini 3 darab dengan 4 faktorial. Kita dapat 72. Jadi jawapan di sini ialah 72. Seterusnya soalan yang ke-6, cari bilangan cara menyusun huruf INTEGRAL jika semua vokal mesti disusun bersama. Okey, disusun bersebelahan lah. Maksudnya kalau disusun bersama ni. Jadi dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8. Jadi saya buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dan dia beri syarat bahawa huruf vokal mesti disusun bersama. Jadi huruf vokal dekat sini ada I, E dan G. Mesti, katalah saya pilih yang mula-mula dekat sini. Okey. Yang ini khas untuk diletakkan huruf vokal. Sama ada I, E ataupun A. Jadi di sini sama ada saya letak huruf I, huruf E, huruf A. Jadi di sini kalau kotak yang pertama dekat sini ada pilihan. Sama ada saya nak letak I ke, E ke ataupun A. Okay, ada 3 pilihan. 3. Okay. Jadi salah satu dah letak di sini. Jadi tinggal lagi 2 pilihan. Jadi 2. Jadi untuk yang last kali tinggal ada 1 pilihan. Jadi 3, 2, 1. Bersamaan dengan 3 faktorial. 3 faktorial untuk susunan bagi huruf vokal sahaja. Kemudian, selain pada huruf vokal, kita ada huruf
1, 2, 3, 4, 5. Huruf yang selain pada huruf vokal ada 5. Jadi yang 5 itu kita akan susun di sini. Okey, yang pertama sini tentulah kita ada 5 pilihan huruf. Mana-mana satu nak letak N ke, letak T, G, R ataupun L. Ada 5 pilihan. Jadi saya letak 5. Pilihannya 5. Okey, bila letak satu, pilihan untuk kotak yang berikutnya ni dah tinggal 4 pilihan saja. Begitulah seterusnya, sini tinggal 3 pilihan, 2 pilihan, 1 pilihan. Jadi yang ini ditulis sebagai 5 faktorial. Okey, dekat dalam soalan ni dia tak ada sebut bahawa semua huruf vokal ini disusun bersama dan mesti berada di hadapan. Dia tak sebut macam tu. Jadi, huruf vokal ini dia boleh diletakkan di depan atau di sini di antara 5 dengan 4, ataupun diletakkan di antara 4 dengan 3, ataupun diletakkan di antara 3 dengan 2, ataupun diletakkan di antara 2 dengan 1, atau satu lagi diletakkan di belakang sekali. Jadi untuk susun nombor yang vokal tadi, ada berapa pilihan? Sama letak kat depan, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tempat kita boleh letak. Jadi di sini cara nak menjawabnya ialah yang 3 faktorial tadi, darab dengan 5 faktorial ini, darab dengan 6. 6 ini ialah bermaksud huruf vokal ni nak letak di mana? Depan atau belakang sekali, atau antara nombor 2 nombor ini. Okey, di mana? Dan kita ada 6 pilihan tempat kita nak letak huruf vokal itu. Jadi 3 faktorial darab 5 faktorial darab dengan 6. Jadi 3 faktorial darab 5 faktorial darab dengan 6. Jadi jawapannya ialah 4320. 4320. Okey. Itu untuk jawapan bagi soalan nombor 6. Okey, soalan yang terakhir, soalan yang ke-7. Cari bilangan cara membentuk susunan daripada perkataan CANTIK jika susunan huruf K dan huruf T disusun berjauhan. Okey, yang ini kita kena guna satu kaedah yang lain. Okay, saya nak awak perhatikan. Walaupun dekat sini soalannya diminta kita menyusun huruf K dan T secara berjauhan. Jadi saya buat dulu kalau disusun K dan T ini bersama. Macam soalan ni tadi, disusun bersama. Apa kata kalau huruf K dan T itu disusun bersama? Okey, K dan T disusun bersama. Okey, kalau disusun bersama macam mana? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat macam ni tadi. Okey, K dengan T. Saya pilih 2 tempat ini untuk saya letak huruf K dengan huruf T. Untuk yang pertama ini, saya nak boleh pilih sama ada letak K ataupun tak T. Ada 2 pilihan. Jadi kalau satu dah letak sini, jadi yang di sini tinggal satu lagi. Jadi ini bermaksud 2 faktorial. Okey. Jadi 2 huruf kita dah letak dekat sini. K dengan T. Jadi tinggal lagi ada 4 huruf. Okey, huruf C-A-N-I. Jadi C-A-N-I itu untuk kolom yang mula-mula ini, kotak yang mula-mula ini ada 4 pilihan. Kita nak letak huruf C ke A, N ataupun I. Ada 4 pilihan. Okay, untuk yang kedua ini dah tentulah tinggal 3 pilihan. 2 pilihan huruf dan tinggal 1 pilihan. Jadi untuk yang ini boleh ditulis sebagai 4 faktorial. Dan yang seterusnya, huruf ini dia tak nyatakan, dia kata susun bersama saja. Jadi boleh letak di depan atau kita boleh letak di antara nombor 4 dan nombor 3 dekat sini. Janji dia bersama-sama. Antara K dengan T ini bersama-sama. Ataupun kita letak di sini atau di sini. Dan akhir sekali di belakang sekali kita letak huruf K dengan T. Jadi ada berapa cara? Sama di depan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita darabkan dia dengan 5. Jadi, cara nak dapat apabila K dengan T disusun bersama, ini dia. Iaitu, kita tekan kalkulator. 2 faktorial. Okey, darab dengan 4 faktorial. Darab dengan 5. Jadi, kita dapat jawapannya ialah 240. Okey, tapi ini bukan jawapannya. Ini K dan T disusun bersama. Soalannya, jika K dan T disusun berjauhan. Jadi, kalau kita nak K dengan T... K dan juga T disusun berjauhan. Senang saja sebenarnya. Kita tengok dekat sini, iaitu huruf kita ada, semua sekali ada 6. Kita buat susunan untuk 6 huruf ini tanpa syarat, iaitu 6 faktorial. Lepas tu sebab kita nak yang berjauhan, jadi kita tolakkan dengan
apabila K dengan T disusun bersama. Jadi kita tak nak yang sama, kita nak yang jauh je. Jadi kita tolak dengan 2, 4, 0. Jadi kita dapat di sini ialah 6 faktorial tolak dengan 240. Jadi kita dapati jawapannya ialah 480. Jadi ini kita guna reverse. Kita buat yang bersama dahulu. Jadi lepas tu barulah kita buat nak dapatkan yang berjauhan. Buat yang keseluruhan iaitu 6 faktorial tolak dengan yang bersama tadi. Barulah kita dapat nilai yang jumlah bilangan cara yang kita mana susun K dan T berjauhan iaitu 480. Jadi saya harap anda semua dah pun jelas dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi baca soalan elok-elok, kena pasti syaratnya dan kita ikut syarat berkenaan. Sekian, sampai jumpa di video yang akan datang.